Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Atika binti Aidi Munawir. Baiklah, bagi pengenalan tugasan ini, aquaculture merupakan proses menternak haiwan atau tumbuhan akuatik yang dijalankan dalam persekitaran terkawal dan dilaksanakan di persekitaran seperti sungai, laut, kolam dan kawasan-kawasan yang telah dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk menjalankan proses penternakan. Kami telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugasan menternak haiwan akuatik iaitu spesies tilapia merah yang dijalankan di kawasan persekitaran yang terkawal di bawah ladang penternakan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kami melaksanakan tugasan ini selama 5 minggu di mana kami memantau, membersihkan kolam, memeriksa suhu, pH dan juga memastikan ikan ternakan kami membesar dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Izani binti Wan Jusuf yang memegang nombor matrik D2021-2098799. Baiklah, bagi objektif tugasan ternakan ikan kumpulan kami ialah untuk mempelajari cara ternakan ikan secara terkawal dengan baik. Sebagai contoh, kami dapat mengetahui cara mengendali ikan dengan betul. Seterusnya, menjaga rekod pemeliharaan ikan dengan teliti. Sebagai contoh, pengambilan makanan harian ikan pada waktu pagi dan petang dan sebab akibat penyakit dan jumlah kematian ikan dicatat. Selanjutnya, memberikan persekitaran ternakan ikan yang sesuai. Sebagai contoh, persekitaran dari segi ruang yang mencukupi, suhu yang stabil, pencahayaan yang baik dan makanan yang berkualiti. Yang terakhir, memantau dan mengekalkan parameter air seperti suhu, pH, kepekatan oksigen dan kebersihan air secara berkala. Sebagai contoh, menjaga kualiti kebersihan air dengan membersihkan tangki ikan sekiranya didapati kotor. Okey, jadi ini adalah proses pembersihan tangki air. Kita hendak menukarkan air baru. Okey, digosok-gosok dulu. Okey, jadi ini adalah hasil air yang telah kita tukarkan di kita bersihkan. Okay, mari kita tengok ikan-ikan ni. Okey, jadi air bersih ini kita ambil daripada air tangki biru ini. Okay, air tangki biru ini pertama kita penuhkan dia dengan air biasa. Kemudian selepas penuh, kita letakkan satu penutup anti klorin ini dan biarkan selama 2 hari. Selepas 2 hari, barulah air dalam tangki biru ini boleh digunakan untuk tangki hitam ini. Memandangkan air tangki biru sudah penuh, jadi selepas itu kita perlu memasukkan satu penutup cecair anti klorin. Okey. Ambil cecair, jangan lebih-lebih. So, cukup satu penutup. Satu penutup saja sudah memadai. Kemudian selepas masukkan cecair anti klorin, kita masukkan aeration ke dalam tangki biru. Jadi saya akan terangkan rutin harian kami. Okey, yang pertama kita bagi makan. Memandangkan ikan kami telah mencapai hampir sebulan, jadi makanan yang diperlukan adalah 50 gram. Pagi tadi kita sudah bagi 25 gram dan hari ini adalah sesi petang. Jadi kita pergi bagi lagi 25 gram. Kita mari tengok. Mula kita ambil ikan, ambil makanan. Jangan lupa siapkan ini daripada kosong. Kita ada lebih sikit kan. Okay, kita tuang balik. Okey, jadi sudah anggaran sudah 25 gram. Okey, mari kita pergi ke anggaran seterusnya, memberi ikan makan. Okay, jadi kita dapat tengok ikan-ikan sedang kelaparan. Kita bagi makan.
Tengok macam mana dia punya sur tu. Kalau boleh ratakan seluruh tangki supaya tak kumpul pada satu tempat saja. Okey, ini adalah alat untuk mengukur pH air. Okey, jadi rutin kedua adalah kita cuba cek pH air. Okey. Buka penutup. Kita onkan dia. Dan kita kat sini kita letak dia bagi ni. Okey. So kita akan dapat bacaan dalam 6 something. Tu. Okey, jadi untuk pengetahuan, bacaan pH yang normal adalah 6 hingga ke 8.5. Jadi jika anda mendapati bacaan pH anda di bawah ataupun lebih pada 8.5, ada sesuatu masalah dengan tangki air anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fakrul Fikri bin Abdul Halim. Saya akan menerangkan sedikit hasil tugasan di dalam tugasan ini. Baik, yang pertamanya memberikan satu pengalaman baru dan ilmu baru dalam menternak ikan. Iaitu kami menerima satu ilmu baru tentang cara-cara nak menternak ikan. Mungkin sebelum ini kami tidak tahu cara untuk menternak ikan dengan yang betul dan cara-cara yang betul. Jadi dengan hasil tugasan ini kami dapat satu menimba ilmu baru yang kami boleh perolehi dan kami boleh digunakan untuk di masa yang akan datang. Baik, yang seterusnya ialah ikan yang dijaga dalam keadaan yang baik. Iaitu kami menjaga banyak ekor ikan dan kebanyakannya ikan kami hanya mati adalah 20 ekor sahaja. Jadi baki adalah selebih sebanyak 96 ekor ikan. Jadi kami merasakan hanya 20 ekor ikan itu sahaja yang mati. Kami merasakan peratus yang kami jaga itu adalah lebih baik. Jadi ikan yang dijaga itu kami dapat dijaga dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Jadi seterusnya dapat memupuk kerjasama dalam kumpulan. Iaitu kami bekerjasama dalam seperti yang kita tahu, kita kena cuci kolam, cuci tangki. Jadi kami bekerjasama dalam mencuci tangki tersebut dan memupuk sifat kerjasama antara satu sama lain. Bukan itu saja, malahan kami bekerjasama dalam memberi makanan ikan, iaitu bertukar-tukar orang kata apa, bertukar-tukar kerja ataupun di masa hari dalam memberikan makanan kepada ikan. Jadi seterusnya ialah menanamkan rasa cinta terhadap kehidupan akuatik. Iaitu dalam sepanjang hasil tugasan ini dia dapat menanamkan rasa cinta terhadap kehidupan akuatik, yang di mana kehidupan akuatik ni kita perlu dijaga dengan baik dan sepatutnya kita tak bolehlah mengambil satu benda yang agak ringan, malahan ia perlu diambil berat kerana kehidupan akuatik adalah sangat penting untuk hasil muka bumi ini. Jadi itu saja daripada saya beralih kepada rakan saya. Terima kasih. Saya Nurul Nabila binti Arfin dengan kad matrik D2021 209888 ingin menjelaskan impak aquaculture kepada diri kita, masyarakat dan juga negara. Okey, baiklah. Impak yang kita perolehi ialah kita dapat menguasai cara pemilihan hidupan akuatik yang efektif, di mana kita dapat ilmu pengetahuan cara mengendalikan pengurusan haiwan akuatik yang bagus. Misalnya, pemilihan kawasan yang bersesuaian untuk pembuatan kolam, haiwan dan kaedah pembiakan ikan agar satu baka ikan tidak pupus. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan ekonomi negara melalui hasil ternakan. Hasil ternakan yang banyak memberi kesan dalam meningkatkan keuntungan negara melalui pengeksportan haiwan akuatik dan tumbuhan seperti alge ke luar negara. Bukan itu sahaja memberi keuntungan kepada negara, bahkan peternak juga mendapat faedah dari aquaculture. Ini berlaku kerana multi-trophic aquaculture (MTA)
diaplikasikan dalam sistem akuakultur. Di samping itu juga, proporsi kemiskinan dalam negara dapat diturunkan apabila sumber maritim dapat ditingkatkan. Jelaslah bahawa akuakultur ini memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan juga negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Farhana binti Yaakob dengan nombor matrik D2021 2101391. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang permasalahan yang timbul sepanjang kami menjaga ikan tilapia. Okey, baiklah. Antara masalah yang timbul sepanjang kami menjaga ikan ini adalah masalah air yang cepat keruh, yang kedua masalah ikan mati dan yang ketiga masalah kulat. Masalah air yang cepat keruh ini biasanya berlaku selepas 4 ataupun 5 hari kami menukar air secara 100%. Hal ini dikatakan demikian kerana air tersebut telah menjadi keruh disebabkan faktor makanan yang berlebihan, sisa makanan yang berlebihan tersebut. Selepas itu persekitaran dan terdapat benda-benda asing yang masuk ke dalam tangki kolam kami. Okey, seterusnya ialah masalah ikan yang mati. Masalah ikan yang mati ini mungkin disebabkan oleh faktor cuaca, kerana ikan ni tidak boleh cuaca yang terlalu sejuk. Ikan-ikan ni perlukan cuaca yang panas untuk hidup lama. Selepas itu mungkin disebabkan faktor tidak sesuai dengan suhu air, dengan pH air menyebabkan ikan-ikan ini mati. Seterusnya yang berkaitan dengan isu kulat tersebut, isu kulat juga dipengaruhi oleh faktor cuaca lah. Di mana kita tahu kulat, fungus dan sebagainya ini boleh tumbuh dengan cepat apabila kelembapan adalah tinggi. Okey, berkaitan dengan ikan yang mati tersebut, ikan kami tidaklah begitu ketara dari segi bilangan ikan yang mati, iaitu kira-kira hanya 10% daripada 113 ekor sahaja yang mati. Selain daripada itu, masalah yang timbul juga adalah ikan mendapat penyakit yang bernama amonia. Hal ini demikian kerana ikan tersebut menjadi seperti warna kehijau-hijauan. Setakat itu sahaja permasalahan yang timbul sepanjang kami menjalankan projek ini. Terima kasih. Bagi penyelesaian masalah yang dihadapi ialah yang pertama, air cepat keruh. Okey, kumpulan kami membuat pembersihan dan juga penukaran air 100% pada setiap minggu. Yang kedua ialah kematian ikan. Okay, pada permulaan pembelaan dan penjagaan ikan, kekerapan ikan mati adalah sebanyak 7 ekor seminggu. Tetapi hanya pada awal 2 minggu penjagaan, berkemungkinan besar suhu terlalu sejuk ataupun suhu terlalu panas menyebabkan ikan tidak dapat nak adapt dengan suhu di dalam kolam. Okay, yang ketiga ialah terjadinya kulat. Kulat ni terjadi sebab suhu yang lembap. Okay, kalau kumpulan kami nampak ada kulat, kami akan membuang kulat itu serta-merta dan seterusnya akan membuat penukaran air sebanyak 100% jika kulat masih ada pada keesokan harinya. Okay, yang keempat ialah amonia. Kami dapati ikan kami mempunyai amonia dan kami membuat keputusan untuk mengurangkan makanan dan menukar air sebanyak 70% dan pada hari seterusnya kami kurangkan 20% makanan yang diberikan kepada ikan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada projek ternakan ikan terkawal ini adalah kami dapat mempelajari secara teliti bagi aktiviti menternak haiwan akuatik dalam persekitaran yang terkawal. Kerjasama daripada ahli kumpulan juga telah memberi bantuan yang sangat baik kepada projek ini. Seterusnya, kami juga telah menternak sebanyak 113 ekor bermula daripada minggu pertama sehingga minggu kelima dan hanya 20 ekor kematian ikan sahaja. Selain daripada itu, projek akuakultur menternak ikan di dalam persekitaran yang terkawal ini juga telah membantu kami mendapatkan ilmu yang baru. Sekian, terima kasih.